Kongres Nasional Tahunan kali yang ke-7 yang diadakan hari ini amat penting dalam merumuskan persediaan Parti Keadilan bagi mengharungi cabaran-cabaran getir yang bakal dihadapi dalam tempoh terdekat ini. Dalam kerangka persediaan menghadapi cabaran-cabaran itu, Parti Keadilan telah memberikan tumpuan yang begitu hebat dan bersungguh-sungguh, khususnya dalam melaksanakan satu keperluan tuntutan perlembagaan yang telah kita pindah, yakni pemilihan langsung parti yang merupakan titik tolak reformasi bersejarah dalam perjuangan parti kita. Parti yang dilancarkan pada April 1999 telah melalui satu proses kemajuan dan pembangunan yang luar biasa. Hari ini kita menjadi parti pelbagai kaum yang cukup signifikan dalam kehadiran landscape politik nasional. Dari sejumlah kurang lebih 400,000 anggota, keanggotaannya ialah 50% orang Melayu, 23% rakan-rakan kita dari kaum India, 13% rakan-rakan dari kaum Tionghoa, dan 15% keanggotaan parti adalah dari etnik Sabah dan Sarawak. Menjadikan Partai Keadilan benar-benar sebuah parti pelbagai kaum yang semakin memberikan sumbangan besar dalam politik nasional. Rakan-rakan pimpinan, perwakilan dan pemerhati, izinkan saya mengambil kesempatan ini untuk berkongsi sama beberapa maklumat makro dan kuantitatif mengenai proses pemilihan Parti Keadilan yang mencuri perhatian yang luar biasa dalam politik negara kita dalam tempoh 3 bulan. Pemilihan bagi jawatan-jawatan di peringkat pimpinan cabang dan pusat yang telah berlangsung secara berperingkat bermula 17 September 2010 hari penamaan calon dan berakhir sehingga 25 November 2010 rupa-rupanya benar-benar menjadi sebuah pesta demokrasi untuk anggota Parti Keadilan. Manakan tidak, bertanding jawatan cabang sahaja, lebih 13,000 calon mencuba nasib. 13,000 calon mencuba nasib. Sudah tentulah ianya menjadi satu proses yang rumit dan benar-benar mencabar kewibawaan parti dalam melaksanakannya. Buat kali pertama, Parti Keadilan menerokai dan mempelopori kaedah pemilihan yang melibatkan penyertaan langsung anggota-anggota parti di peringkat akar umbi melalui prinsip satu anggota, satu undi. Menurut bahagian rekod keanggotaan ibu pejabat parti, terdapat seramai 370,000 anggota berdaftar sehingga 25 November 2010. Manakala di celah-celah hiruk pikuk serangan yang cukup mengganas daripada media milik UMNO Barisan Nasional, tahukah kita ibu pejabat masih lagi memproses hampir 24,000 permohonan untuk menjadi anggota baru. Lagi kuat diserang, lagi ramai orang nak jadi anggota. Hari ini pun alhamdulillah sambutan yang begitu baik memenuhi dewan. Pastikan jangan ada kerusi kosong. Baik esok dia masuk khabar ada 3 kerusi kosong perwakilan gagal datang. Baik. Parti telah memutuskan proses pemilihan terbuka kepada anggota parti yang disahkan kelayakan dan keanggotaan sehingga tarikh 27 Jun dan seramai 99.7% anggota parti layak mengundi. Hadirin dihormati sekalian, proses pemilihan buka ruang pada setiap anggota parti bagi mengambil bahagian dalam menentukan kepimpinan, bukan saja pimpinan cabang tetapi juga pimpinan di peringkat pusat, AMK dan wanita. Bagi melaksanakan proses pemilihan 2010, parti telah mengukuhkan sebuah jawatan kuasa pemilihan pusat bagi bertanggungjawab mengawal selia pengundian dan pemilihan di peringkat cabang dan pusat. Jawatan kuasa ini dianggotai oleh 8 orang yang dipengurusikan oleh Dr. Molicia dengan dorongan sukarelawan
terdiri daripada 250 anggota parti yang berkhidmat sebagai pengawas-pengawas pemilihan serta khidmat sokongan dari kalangan pegawai dan kaki tangan ibu pejabat parti. Bagi tujuan kesempurnaan pelaksanaan proses ini, pimpinan cabang bersama ribuan anggota parti telah berganding bahu untuk memastikan kejayaan pemilihan parti baik di peringkat cabang maupun di peringkat pusat. Dan hasilnya ialah 70,000 anggota telah mengambil bahagian dalam pemilihan di peringkat cabang. Mereka ini telah bertumpus lumus selama lebih 3 bulan bagi melaksanakan amanah dan tanggungjawab parti. Proses pemilihan langsung yang melibatkan anggota parti di peringkat akar umbi adalah satu pembaharuan yang belum pernah disaksikan dan dialami dalam negara ini. Justru, pembaharuan yang diperkenalkan ini pastinya tidak sunyi daripada kelemahan dan kekurangan yang kita sentiasa berusaha menangani. Kelemahan dan kekurangan ini telah direkodkan oleh JPP berasaskan dokumentasi aduan, bantahan dan rayuan yang diajukan oleh anggota parti secara bertanggungjawab terhadap proses pemilihan cabang dan pusat. Mengikut rekod ibu pejabat sehingga 25 November, 2 hari lepas, aduan yang diterima berkenaan proses pemilihan cabang berjumlah 289 kes. 121 kes berkaitan bantahan terhadap pencalonan yang membabitkan anggota-anggota yang bertanding. Anggota tak bayar yuran, pencadang penyokong tak bayar yuran, anggota bertanding satu cabang tapi dia jadi anggota cabang lain, anggota tak isi borang dengan sempurna, tanda tangan borang tak lengkap dan segala macam. Ini bantahan di proses pencalonan. 168 kes lagi berkaitan aduan terhadap proses pemilihan yang membabitkan 70 cabang. Berkenaan dengan bantahan terhadap pencalonan di peringkat cabang, 121 kes telah disiasat oleh JPP. Sejumlah 29 kes didapati berasas yang membabitkan pencalonan anggota yang terbabit ditolak dan dilucukan. Manakala 92 kes lagi didapati tidak berkehendak kepada apa-apa tindakan susulan. 168 kes aduan terhadap proses pemilihan di 70 cabang. JPP memutuskan bahawa aduan membabitkan 11 cabang diterima sebagai berasas. Aduan membabitkan 41 cabang ditolak, manakala beberapa cabang lagi siasatan masih diteruskan, termasuklah Kelana Jaya, Puchong, Tanjung Malim dan beberapa lagi. Sehingga 25 November 2010, Ibu Pejabat Parti telah merekodkan 18 aduan bertulis berkenaan pemilihan MPP. Aduan yang diajukan termasuk dakwaan mengenai penyamaran, pertikaian terhadap proses pengiraan, kelengahan proses pemilihan, kertas undi berlebihan dan salah laku pengawas pemilihan. Semua aduan masih dalam siasatan rapi oleh JPP yang memberi komitmen bahawa tidak akan ada satu pun aduan akan dicicirkan, bahkan akan diteliti dengan penuh rasa tanggungjawab. Alhamdulillah, hasilnya rancangan musuh-musuh parti yang cuba memesongkan tujuan murni kita terbukti gagal. Proses pemilihan parti di peringkat cabang yang berlangsung dengan begitu meriah memberikan suatu nafas segar dalam penerusan perjuangan Parti Keadilan. Hadirin sidang perwakilan dan pemerhati, saya yakin dan percaya proses pemilihan parti yang telah disempurnakan ini berjaya memenuhi aspirasi dan kehendak perwakilan yang meluluskan pindaan perlembagaan parti pada Kongres khas yang diadakan di Kolej Universiti Islam Selangor di Bangi 2 tahun. Izinkan saya mengakhiri dengan memberikan beberapa pengamatan terhadap cabaran terdekat. Pada awal tadi saya telah menyentuh cabaran-cabaran getir yang bakal ditempuh oleh parti. Umumnya ada 2 cabaran utama yang menunggu kita dalam masa terdekat. Pertama, mana mungkin kita tidak membicarakan fitnah 2 yang sedang dialami oleh ketua umum yang kita kasih. Seluruh instrumen pemerintah mengulangi kerja jahat mereka sejak tahun 98. Institusi polis, institusi peguam negara, institusi kehakiman,
penafian terhadap Datuk Seri untuk mendapat dokumen-dokumen penting, dan semuanya menunjukkan aksi yang memualkan yang sudah tentu akan membuka lagi cara rakyat Malaysia untuk memilih kerajaan pada pilihan raya yang akan datang. Hadirin yang dihormati, tanggal 15 Disember nanti akan berlangsung di Parlimen percubaan UMNO Barisan Nasional untuk menggantung Ketua Pembangkang daripada menghadiri Parlimen gara-gara mendedahkan pembabitan aku sebagai agen propaganda UMNO Barisan Nasional yang dibayar 70 juta ringgit. Perdana Menteri tak datang untuk menjawab, sebaliknya Ketua Pembangkang nak digantung. Mereka juga mengusulkan dalam Parlimen agar Ketua Pembangkang tidak lagi dibenarkan membuat lawatan ke luar negara. Mereka boleh lakukan apa saja, tapi mereka tak mampu menyekat kebangkitan rakyat dalam mengangkat sokongan terhadap parti. Soalannya, apakah kita akan berdiam diri? Apakah kita akan berpeluk tubuh? We will fight, lawan tetap. Yang kedua, ini bukan ucapan dasar, ucapan haluan. Pakatan Rakyat bersedia mendepani pilihan raya ke-13 di peringkat Parlimen dan Dewan Negeri, insya-Allah. Asas kukuh yang kita bina bersama Parti Sahabat, PAS dan DAP. Tujuannya bukan saja menawan Putrajaya. Kita berazam menawan kembali Perak yang satu ketika cemerlang di bawah kepimpinan Datuk Nizar zaman dulu. Kita menjadi kerajaan yang membela orang Melayu, orang Cina, orang India, orang asli dan etnik-etnik lain. Kita buktikan bahawa kita adalah parti yang bertanggung jawab membela segenap lapisan rakyat tanpa ukuran warna kulit dan batas agama. Kita berazam mempertahankan kemenangan besar di Kelantan, di Pulau Pinang, di Kedah dan di Selangor, bumi bertuah tempat kita berhimpun ini. Kita akan berusaha meningkatkan usaha membebaskan bumi Sabah dan Sarawak serta negeri-negeri Johor, Pahang, Terengganu, Melaka, Negeri Sembilan dan Perlis daripada cengkaman berterusan Barisan Nasional. Hadirin yang dihormati sekalian, kongres ini turut dihadiri beberapa rakan penting mewakili pejabat-pejabat kedutaan asing. Izinkan saya untuk menyampaikan ucapan 3 perenggan dalam bahasa Inggeris mengalu-ngalukan mereka. Ladies and gentlemen, I would also like to extend our warmest welcome to dignitaries from foreign embassies, missions and foreign press. You have never failed to follow our progress, and it is a testimony of our shared belief in the universal values of justice, fairness and democracy. This Congress is a very important Congress for our party and Malaysians in general. The next general election is anticipated to take place within a few months, and if the expectation of a snap poll comes true, this will be the Congress that defines our party's policies and approaches going to the next election. I am convinced that you will find our resolve to fight rampant corruption and racism in this country strengthened. This Congress will discuss extensively measures and policies that will tackle the issue of democratic abuses, corruptions and racism head on. The time for beating around the bush is over. It is the time for keadilan to lead this country to face its greatest demands. We thank you for your continuing support, and may we cherish this relationship we have built all these years. Rakan-rakan pimpinan, wakilan dan pemerhati, mewakili Urustia, izinkan saya menyusun jadi 10 di atas kekurangan penganjuran kongres yang berlangsung semalam, hari ini dan besok. Yang kurang sila sampaikan, yang baik sila beritahu kawan-kawan. Mudah-mudahan keluarga besar keadilan ini akan sentiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata-kata itu, selamat bersidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.